Hai, selamat pagi, salam sejahtera semua. Jumpa lagi kita ya pada minggu ni dalam topik yang terakhir kita, unit 14, bertoleransi membentuk perpaduan. Jadi kamu boleh rujuk buku teks muka surat 133. Okay, untuk minggu ni cikgu akan ceritakan tentang situasi-situasi yang memerlukan kita bertoleransi berdasarkan buku teks ya. Okey. Berikut adalah contoh surat khabar. Tajuk dia surat khabar Suria, coretan masyarakat ya, dalam buku teks kamu kan. Okey. Situasi dia yang pertama. Semasa dalam bas awam, saya ke barisan hadapan untuk duduk kerana memudahkan saya turun di penghentian seterusnya. Seorang nenek meletakkan beg besarnya di kerusi itu kerana ruang untuk meletakkan beg telah penuh. Okey. Situasi dia macam tu ya. Naik bas, nak pergi ke depan, nak duduk, ada satu tempat duduk, tapi nenek tu isi barang. Beg besar dia. Okay, situasi dia. Jadi, apa yang kamu, sikap toleransi apa yang sesuai untuk kita ya. Sebab kat situ dia kata, tempat letak beg dah penuh. Maksudnya bukanlah salah nenek tu. Nenek nak letak beg, tapi tempat beg tu dah penuh ya. Jadi, sikap toleransi kita yang dekat sini yang pertama iaitu kita mengalah lah ya. Mengalah tu maksudnya tak apalah kita berdiri. Sebab kita berdiri pun bukannya lama sebab kita nak turun kan di perhentian seterusnya. Jadi tak perlu bising-bising. Berdirilah sekejap, sabar dan tunggu perhentian seterusnya dan turun. Okay, ya. Itu toleransi. Sebab kita faham masalah nenek tu. Bukan nenek tu saja nak letak beg kat situ ya. Okay. Situasi yang kedua, terdapat sebuah komputer sahaja di pusat komputer desa. Saya hendak mencari bahan pendidikan moral, manakala kawan saya Tioh nak menghantar permohonan secara dalam talian untuk bengkel matematik. Okey. Situasi dia ada satu je komputer, sebuah komputer. Saya nak cari bahan, kawan saya Tioh tu nak hantar borang permohonan secara dalam talian. Jadi, sikap toleransi macam mana yang kita boleh amalkan kat sini? Ya. Meteran ni sikap toleransi dia yang boleh diamalkan, bukan meteran saja, kita pun sama ya, adalah kita bagi peluang kepada Tioh tu dulu isi. Sebab dia nak hantar borang permohonan. Maksudnya dia pekerjaan urusan dia tu lagi penting daripada kita. Kita nak cari bahan je. Sedangkan Tioh tu nak isi borang permohonan dalam talian. Maksudnya permohonan tu kalau tak isi dalam talian tak boleh. Ya. Okey. Seterusnya, saya mengikut ayah ke kedai runcit. Selepas membeli barang, saya mendapati kereta ayah yang berada di dalam kawasan tempat letak kereta kenderaan dihalang oleh kenderaan lain. Saya pula kesentukan masa untuk menghadiri kelas tuition. Okay. Ini situasi ni selalu juga berlaku. Okay. Pergi ke kedai runcit, letak kenderaan, parking dah elok-elok, tempat letak kenderaan, tiba-tiba ada dihalang oleh orang lain. Jadi, sedangkan kita ada perkara lain nak dibuat, lebih penting lepas tu ya. Jadi, apakah sikap toleransi yang kita boleh buat dalam kes kat sini ya, nak masuk parking, ada pula kereta blok. Okay, ya. Jadi, kita pun ada urusan nak buat. Jadi, kita bertoleransi kat sini. Yang pertama, kita boleh kalau kawasan tu tak sibuk, mungkin kita boleh cari pemandu kenderaan tersebut. Okey. Dan beritahu dia, minta dia alihkan kenderaan sebentar. Kemudian kita pergilah. Kita keluar, kemudian dia boleh masuk tempat parking kita tu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalaulah katakan sibuk memang tak jumpa siapa ni. Okey. Kuda ni mungkin boleh membuat alternatif lain. Maksudnya mungkin boleh telefon teksi ke ataupun Grab untuk hantar dia ke pusat tuition. Ya. Biasa kalau berlaku, kalau tak ada sikap toleransi ni, mesti ada orang mengamuk lah. Mungkin dia akan pecahkan kereta yang sebelah tu, marah ke apa ke kan. Tapi kerana kita ni bertoleransi, kita boleh buat dua tindakan tadilah. Okay, ya. Okey, seterusnya saya menyertai latihan badminton
di Dewan Seberguna. Okay, macam minggu lepas ceritalah. Pada waktu rehat, pemain sepasukan mencuba raket baru saya. Ketika bermain, raket saya bergeser dengan permukaan lantai dan bercalar di bahagian atas. Wah. Okey. Situasi ni biasa berlaku kan. Okey. Kamu ada raket badminton yang baru. Okey. Bila tengah rehat, ada kawan kamu, rakan sepasukan tu kawan lah. Nak cuba, nak test raket baru awak. Tapi entah macam mana, masa nak cuba-cuba tu tergeser dan calar. Okay. Jadi, untuk sikap toleransi kita, kita memaafkanlah kesalahan kawan tu. Tak perlu kecoh-kecoh. Jangan pula bergaduh sampai tak berkawan pula. Minta dia ganti pula apa ke. Sebab itu adalah bukan sikap yang baik lah. Okay. Sebab apa yang berlaku adalah secara tidak sengaja. Kecuali kawan awak ambil raket awak, memang dia pergi ketuk ke, hempaskan kat lantai, yang itu lain. Yang ini tidak sengaja. Perkara yang tidak sengaja tu maksudnya bukanlah dia berniat nak buat macam tu, tapi terjadi macam tu. Kita tak tahu kan. Okey, itu adalah situasi-situasi dan sikap toleransi yang boleh kita amalkan daripada 4 situasi tadi. Okey. Jadi yang pertama ni cikgu dah jawab lah. Okay, apa yang berlaku jika kita mengamalkan sikap toleransi dan situasi ke atas tadi? Dalam kes yang keempat ni, kalau kita bersikap toleransi, maksudnya keadaan menjadi harmoni. Tak adalah pergaduhan, tak ada pertengkaran berlaku. Jadi aman je. Maksudnya kita berlapang dada dan kita berkorban sedikit. Mungkin susah pada awalnya, tapi kalau dah biasa mengamalkan sikap toleransi, hidup masyarakat kita ni akan menjadi lebih harmoni. Okey. Itu yang surat khabar ni. Kemudian kita pergi kepada aktiviti. Aktiviti ni cikgu tak boleh buat lah. Sebab ini murid berbentuk kumpulan semua kan. Okey. Tapi kita tengok saja aktiviti apa situasi yang ada. Yang pertama, kamu hendak memesan makanan. Seorang nenek yang mendukung cucunya memotong barisan kamu dengan alasan cucunya sangat lapar. Kamu pula mengejar masa kerana ada ujian piano. Macam mana ni? Nenek tu pun penting. Sebab cucu dia sangat lapar. Kamu pun penting. Okey. Apa yang kamu boleh buat? Okey. Yang pertama, kalau kamu rasa urusan kamu tu juga penting, boleh bagi tahu nenek tu lah. Beritahu sebab nenek boleh tak saya dulu juga boleh tak duduk jangan potong barisan saya sebab saya nak beli makanan, saya lepas ni ada ujian dan masa pun dah tak banyak. Okay, ujian ni penting bagi saya. Contoh. Ataupun kalau kamu rasa kamu sempat lagi untuk berurusan pergi ke ujian piano dan beli makanan, boleh saja benarkan nenek dan cucunya. Sebab cucunya pun budak kecil kan. Okay. Dia bukannya tahu apa. Nanti dia melalak, dia menangis je, bising. Itu contoh situasi. Okay. Jadi yang penting selain daripada bertoleransi, kita juga perlu pandai berkomunikasi. Jangan dimarah pula nenek tu. Tengking-tengking pula nenek tu. Tak baik. Okay. Tengok. Situasi seterusnya, kamu hendak meminjam buku ensiklopedia di perpustakaan awam untuk menyiapkan tugasan yang nak dihantar pada hari esok. Seorang rakan sekampung juga memerlukan buku ensiklopedia itu untuk menyiapkan tugasan. Macam mana pula? Ada satu buku je, tapi buku tu dua-dua orang, kamu dan kawan kamu ni pun nak juga buku yang sama. Jadi, macam mana sikap toleransi yang boleh kita buat? Okey. Okey Antaranya yang pertama, kita boleh pinjam, tapi kita beritahu dia, lepas pinjam tu kita bincang sama-sama. Ataupun bagi dia pinjam, lepas tu bagi tempoh lah. Bertoleransi termasuknya kita, oleh kerana kita berdua ni nak buku ni, apa kata kalau kamu pinjam, kita pinjamkan seminggu, jadi kamu pinjam, nanti hari ketiga saya pula tengok. Saya pula ambil. Ataupun sama-sama. Okey. Pinjam buku ni. Okey. Lepas ni kita tarik balik lah. Kita duduk dekat perpustakaan ni. Kita bincangkan tugasan. Sebab yang penting tugasan hantar esok ni.
2-3 hari dah tak boleh kan kalau kes macam ni. Jadi seorang pinjam dan bincang sama. Tak boleh seorang pinjam bawa balik langsung tak bagi kawan pula. Tak ada toleransi kat situ. Okey, seterusnya. Ibu menemani kamu ke klinik gigi kerana mengalami sakit gigi yang teruk. Kamu nak menaiki teksi untuk ke klinik. Seorang wanita juga nak menaiki teksi yang sama kerana mengejar masa ke lapangan terbang. Okey. Sikap toleransi. Yang pertama, kes dia sakit gigi sangat. Lepas naik teksi, ada pula orang lain yang naik teksi sama. Sebab nak mengejar masa ke lapangan terbang. Okey ya. Yang pertama dia tengok situasi lah. Kalau mengejar masa lapangan terbang. Lapangan terbang ni dia sharp masa. Kalau lambat dah tak boleh masuk. Jadi dia pun penting. Kamu pun dalam keadaan tu walaupun sakit tapi tak ada penting sangat. Tak mengejar masa. Okay. Jadi bagi dia dulu wanita tu dulu pergi. Kemudian kamu carilah teksi yang lain. Okay. Itu maksudnya situasi bertoleransi. Andai kata tak boleh juga. Kongsilah teksi tu. Kalau pemandu teksi tu boleh terima. Kalau jalan tu salah. Ya. Seterusnya. Misi kat sini ya. Nyatakan amalan toleransi dan hidup masyarakat mengapa kamu patut bertoleransi. Okey, setiap misi. Semasa kamu berbual menggunakan telefon bimbit di taman rekreasi, telefon kamu terjatuh kerana dilanggar oleh kanak-kanak yang sedang berlari. Okey. Jadi, sikap toleransi, tak perlu marah budak tu, pergi ambil. Kalau tengok dalam gambar ni, kamu ni dah dewasa, budak tu kecil. Budak-budak dia bukannya faham. Okey. Selain daripada tu mungkin kesilapan kita juga tempat tu ada tempat laluan orang berjoging ke apa ke, kita pula sibuk telefon masa tu. Jadi kita kena bertoleransi sebab mungkin tak boleh marah budak tu walaupun kalau katakan budak tu salah sebab tak nampak kita, tapi kita pun dalam masa yang sama salah juga kan. Elok-elok patutnya telefon duduk tepi tu kan, duduk je tepi jalan tu, telefon dulu, berbual dulu. Okey. Misi yang kedua, di pasar awam, tempat ibu kamu menjual nasi lemak telah diambil oleh seorang nenek. Pada masa yang sama, beliau sudah memulakan penjualan kuih muihnya. Okey, nenek ni ambil tempat ibu kita jual. Okey, pun sama juga situasi dia. Apa yang boleh kita buat? Okey, kita boleh bagi tahu nenek tu tempat jual, tapi untuk hari ni nenek kita niaga sama-sama. Contoh kat situlah. Jadi untuk hari esok tak payahlah niaga sama sebab nenek tu datang tempat awak. Jadi nenek tu mungkin akan bersedia dengan tempat dia pula Okey. Jangan pula dimarah nenek ni. Habis barang-barang nenek diumban ni suruh balik sian nenek tu. Tak boleh Okey. Bertoleransi tu maksudnya kita berkorban juga kita punya berkorban untuk sama-sama macam ni lah. Tadi sama-sama niaga ke untuk hari pertama. Okey. Seterusnya kamu sedang menunggu untuk meletakkan basikal di tempat letak basikal Gymnasium desa. Tiba-tiba ada orang lain masuk tempat letak basikal kamu. Okey. Contoh macam ni kamu ni sini baju kuning ni. Okey, kamu tunggu yang basikal biru ni kena keluar. Basikal biru keluar tiba-tiba ada pula orang potong basikal merah ni. Apakah sikap toleransi yang kita boleh buat? Sikap toleransi yang buat kita boleh guna tempat parking yang lain lah. Okey. Tak perlu bergaduh dengan dia sebab kadang-kadang sebab benda ni tempat awam juga bukan parking peribadi. Jadi kadang kita bergaduh pun ada orang yang tak boleh menerima pendapat kita walaupun kita memang dah tunggu kat sini. Mungkin dia tak terfikir kita tunggu. Dia ingatkan kita memang duduk je bawah pokok ni lepak-lepak. Rupanya kita tunggu Okey. Jadi kita amalkan sikap toleransi. Apakah perasaan kamu bila dapat mengamalkan sikap toleransi? Bila kita mengamalkan sikap toleransi, biasanya kita akan rasa gembira dalam hati kita sebab kita dah berbuat baik. Itu yang penting. Okey Jadi ini adalah latihan kamu dalam buku. Kamu boleh jawab. Okey. Cikgu bagi penerangan sedikit. Kamu ke perpustakaan desa untuk mencari buku cerita bagi menyiapkan tugasan bahasa Melayu. Semasa di sudut buku cerita baharu, seorang budak perempuan sedang memilih buku cerita dengan agak lama. Budak perempuan tersebut tidak memberi peluang kepada kamu untuk memilih buku. Kamu menunggu dengan agak lama untuk memilih buku. Budak perempuan pilih je. Kamu tunggu tak dapat lagi. Okey. Jadi dia minta kat sini. Jelaskan tindakan toleransi kamu berdasarkan situasi di atas. Apakah sikap kamu? Kalau sikap macam ni. Sikap toleransi.
Biasanya kalau macam ni, kita perlu tunggulah. Tak perlu berdiri sini, duduk dulu kat sini ke. Tengok dulu bila dah budak perempuan ni dah siap, baru kita pergi cari balik buku. Ataupun kita bantu budak perempuan tu, okay, tolong dia dulu, lepas tu dengan kita bantu dia, maka jimat masa budak tu mencari memilih buku, lepas tu kita bolehlah pula memilih buku. Itu dua contoh situasi yang boleh kita ambil dalam perkara di atas lah. Okay. Apakah yang akan berlaku jika kamu tidak bertoleransi dan situasi di atas? Maksudnya kat sini kalau kamu tak buat dua tadi, maksudnya tak tolong, tak tunggu, ataupun tak tolong budak tu cari buku. Apa yang berlaku? Kamu pergi juga. Jadi situasi akan jadi berlaku pertengkaran, mungkin berlaku pertengkaran, mungkin juga menjadikan lebih lama untuk cari buku. Buku masing-masing nak cari kan. Okey. Jadi seterusnya soalan yang terakhir, masyarakat yang bersikap sabar tidak menimbulkan perselisihan faham dalam hidup bermasyarakat. Bincangkan ayat tersebut dan kaitkan situasi di atas. Okey ya. Jika kita sabar, maksudnya tak ada perselisihan faham. Dalam situasi kat atas tadi, kamu ni macam cikgu kata, situasi ni toleransi yang pertama tadi, kamu tunggu kan. Sabar tunggu. Kalau tak daya, dah penat sangat berdiri, tak apa, duduk dekat meja ni. Tengok dulu budak perempuan tu pilih buku. Habis saja, sabar je. Bila dah habis, dia pilih buku, kamu pun pergi. Okey. Jadi, jika kita buat perkara macam tu, tak adalah berlaku perselisihan faham dan hidup masyarakat akan lebih harmoni. Okey, itu saja untuk minggu ni. Jumpa lagi pada minggu-minggu akan datang. Okey. Bye-bye.